Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada pelajar sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran bab 5 tentang nisbah trigonometri. Standard pembelajaran hari ini adalah membuat dan cikgu tak share lagi Sorry, cikgu tak share lagi. Nanti banyak betul nak setting. Sekejap. Standard pembelajaran hari ini ialah membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Ingat semula apa yang telah kamu belajar pada permulaan bab 5 ini, iaitu apakah hubungan di antara sisi bersebelahan, sisi bertentangan dan juga hipotenus dalam segitiga bersudut tegak. Untuk hubung kaitkan tiga sisi ini berdasarkan sudut tirus di dalam sebuah segitiga bersudut tegak untuk mendapatkan sinus, kosinus dan juga tangent. Dan cikgu telah kongsikan juga apakah teknik untuk mengingat bagaimanakah untuk mengingat kosinus, tangent dan sinus mulai teknik SOHCAHTOA. So jadi hari ini aktiviti kita hari ini adalah segitiga ni segitiga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga ni. Ada 4 segitiga ni. Di mana segitiga ni kita tengok ada pada segitiga yang pertama ni. PQR, kemudian P1 Q1R1, P2 Q2R2, P3 Q3R3. Kita dapati bahawa nilai sudutnya bagi sudut tirus ni pada sudut pada di bucu P ni, dia punya nilai dia semakin bertambah daripada 10 hingga ke 40 dan diikuti dengan sudut di bucu R ni nilainya daripada 80 dia berkurang kepada 50. So sekarang ni kita nak tengok apakah nilai yang ada dekat dalam ni yang perlu dilengkapkan. So sekarang ni kita nak buat beberapa aktiviti sebab kita kesetukan masa. Jadi cikgu nak tunjukkan beberapa pengiraan dekat sini. So sekarang ni kita fokus dekat jadual yang ini, yang pertama ni. Kita nak lengkapkan iaitu kita nak dapatkan nilai. Dia bagi jadual pertama ni adalah nilai sin kan. Bermula daripada sin 10 sampai sin 80. So sekarang ni kita nak buat sampai nilai yang sin 50 dia ada dua cara di sini. Bagaimana kita nak dapatkan nilai ni? Yang pertama, kita boleh dapatkan nilai sin, cos dan tangent ni menggunakan kalkulator. Yang kedua, kita boleh kira nilai sin, cos dengan tangent menggunakan hubungan sisi. Berdasarkan daripada teknik yang cikgu telah kongsikan iaitu gunakan formula SOHCAHTOA. So sekarang ni cikgu nak tunjukkan menggunakan kalkulator maksudnya bagaimana kita nak dapatkan nilai yang macam ni. Dia bagi contoh di sini kan. Kita nak dapatkan nilai sin. Menggunakan kalkulator dulu. Cikgu minta untuk aktiviti ni tolong buat catatan sikit setiap pengiraan ni kita nak buat daripada sin 10 sampai sin 50 ni kita ada bacaan dia. Sebab nanti kita nak bincang. Nanti. Sekejap lagi kita akan buat pengiraan menggunakan kalkulator. Jadi kita nak buat kalkulator ni kita akan kira nilai sin 10 sampai sin 50. Kemudian kita akan kira cos 10 hingga cos 50.
Dan seterusnya nilai tangent. Okay, daripada nilai tangent 10 hingga tangent 50. Okay, so daripada contoh jawapan di sini, kita akan bundarkan jawapan kepada 4 titik tempat perpuluhan tempat perpuluhan. Okay, so sekarang ni kita akan guna kalkulator. So bersedia dalam kalkulator masing-masing. Sekejap mana kita punya kalkulator. Mana power kalkulator tu? Sekejap ya. Mana kalkulator tu ni? Open box. Okay kan? Sekejap ya. Kat mana ya power calculator tu? Ada simpan tadi. Okey, cikgu tadi sebenarnya baru download apps calculator tapi tak tahu dihilang ke mana. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kan berpandukan kepada kalkulator masing-masing. Boleh tak pegang kalkulator masing-masing? Okey, kamu jumpa tak ada pada button kalkulator kamu tu dia ada nilai sin, cos dengan tangent. Dia ada sin. Okey, dia ada satu button cos dan satu button tangent. Okey, so kita akan mulakan dengan sin dulu lah. Sin dulu. Okey, so maksudnya, okey, mula-mula kan. Okey, kita mula dengan sin 10. Okey, mula kamu tekan sin. On calculator, okey, kamu tekan sin. Okey, pada skrin dia akan keluar perkataan sin. Okey, 10 darjah. Okey, kamu tekan 10. Okey, tekan skrin. Keluar sin 10. Tekan sama dengan. Okey, kamu tekan sama dengan. Dia akan nilai. Berapa? 0.7173. Sekejap kenapa ni lagi tak sama Sin 10. Okey, ni berdasarkan sisi 0.7. Tak apa, kita catat dulu berapa? 0. berapa? Kalau tekan kalkulator berapa? Sin 10 0.1736 Okey, kita bundarkan dia 0.1736. Okey, kita tengok nilai sin 20. Okey, sin 20 ulang lagi. Kita buat latihan sehingga nilai sin 50. Okey, kamu tekan kalkulator, tekan sin 20. Okey, semua catat jawapan dia. Ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, kalau sin 10 dapat berapa? Okey, 1.1736. Okey, sin 20. Okey, sin 20 0.342. Okey, 20 Okey, ulang lagi sehingga dapat sin 50. Okey, sin 30.
dapat 0.5. So kita nak dapat 4 dan 4 perpuluhan. Jadi tambahkan 3 sifar. Kosin 40. Kosong 0.628. Okey, sin 50. Kosong 0.7660. Okey, so tu bacaan dia. Okey, sekarang ni kamu sambung ulang cos dan juga tangent. Okey, tolong catat kamu punya bacaan ya. Okey, cikgu bagi masa semua buat pengiraan secara sendiri sebab cikgu dah tunjukkan contoh untuk sin. So, kamu buat kira untuk cos dan juga tangent Okey, so sekarang cikgu harap semua orang dah habis kira sebab cikgu pun dah habis buat pengiraan. Okey, itu so jadi jawapan yang kamu dah kira tu dan kamu dah catat itu adalah cara untuk menggunakan kalkulator. Okey, so sekarang kita akan cuba kita akan lengkapkan jadual ini. Kita nak tengok kita nak buat kiraan berdasarkan hubungan sisi Okey, so sekarang ni kita nak tengok apakah jawapan kalau kita kira menggunakan hubungan sisi. Okey, so sekarang ni dia dah bagi contoh dekat sini. Okey, so ingat cikgu buat O per H, so Toa. Okey, apa maksudnya tu? Okey, kalau siapa yang masih belum faham lagi. Okey, sin tu maksudnya sekarang sin adalah kita tengok kepada sudut dia. Okey, sekarang ni sini kedudukan sudut dia. Okey, sudut dia kalau sin sisi bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Okey, kat mana 1.8 ni? Sekejap. Kat mana nilai dia?
Oh, okey. Sebab latihan ni dia memerlukan kita lukis. So, nanti kita kena ukur sebenarnya. Alright. Okey. So, latihan ni sebenarnya kalau kita buat, okey, dia sebab dia suruh minta kita lukis tau. Kalau kita lukis berdasarkan dia punya sudut kan. Kalau kita lukis, bermakna dia punya sisi dia, okey, sebab panjang ni sama, betul tak? Okey, panjang dia sama. Okey. Sebab aktiviti ni dia melibatkan melukis Okey, kalau kita lukis, kita ukur kita buat semua bentuk segitiga ni, kita ukurkan dia punya sudut dia ni, okey. Dia punya panjang R dia akan jadi RQ RQ ni dia akan jadi semakin bertambah. Okey, so kalau aktiviti ni kalau kita nak kira kan, okey, RQ ni bahagi PR, okey, 1.8 ni macam mana boleh dapat 1.8? Okey, kita guna ukur ni guna pembaris. Kalau kita lukis. Okey, PR pun nilai dia pun akan jadi semakin bertambah sebab sudut dia semakin bertambah. Jadi ukuran dia nanti kalau kita nak kira, kita kena ukur ni. Panjang PR ni setiap sisi tu. Okey, so tengok okey, kalau kita tengok ni, okey, panjang PR dia adalah sama. Okey, 10.2. Okey, tapi panjang RQ. Okey, so sekarang ni bertentangan. 8 okey. Okey, kalau kita tengok sin, kita ambil sampai sin 40. Okey, maksudnya dia punya nilai dia tu, panjang RQ tu akan jadi semakin bertambah sebenarnya. Okey, tak apalah. Kita tak dapat nak ukur kan. Okey, tapi tak apalah. Kita tengok je lah jawapan awal dengan jawapan akhir Okey, kalau berdasarkan sisi, maksudnya bertentangan persebelahan. Kalau sin 10 darjah, okey, berdasarkan sudut, okey, ini sudut, ini sisi, ini sudut, ini sisi dia. So, berapa panjang RQ ni? Panjang RQ ni 1.8 bahagi dengan panjang PR. Okey, PR ni hypotenuse. O per H, O opposite bertentangan, per dengan PR, hypotenuse, panjang dia 10.2. Okey, jadi kita bahagikan 1.8 bagi 10.2, kita akan dapat jawapan dia 0.1. Kita dah bahagi guna kalkulator. Okey, kita tengok sekarang ni katakanlah sin 80. Okey, sin 80 sudut dia dekat sini. Okey, so kalau untuk 80 darjah, dia punya sisi yang bertentangan dia adalah 10. Okey, so 10 bahagi panjang hipotenus 10.2. So, dapat 0.9804. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Boleh praktis guna kalkulator. Okey, cuba bahagikan nilai ni. Dapat tak jawapan dia? Okey, sama juga kalau kita tengok nilai kos ni kan. Okey. Okey, nilai kos 10 darjah. Okey, kos 10 darjah. So, kah tu maksudnya A tu adjacent. Adjacent sisi yang bersebelahan dia adalah 10. Bahagi dengan sisi, bagi dengan hypotenuse dia. Hypotenuse dia 10.2. Jadi, bahagikan dapat 0.9804. Okey, kalau cos 80. Okey, cos 80. Okey, ini adalah sudut 80. Okey, so dia punya berdasarkan panjang sisi dia, okey, RQ. Okey, RQ ni panjang dia 1.8. Okey, bahagi dengan panjang hipotenus 10.2 dapat 0.17665. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, tengok yang tangent. Okey, tangent maksudnya untuk dapat tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Okey, tangent 10
Okey, bertentangan dia adalah panjang sisi RQ. Okey, panjang sisi RQ adalah 1.8 bahagi dengan panjang PQ 10. So, dapat 0.1800. Okey, kalau tangent 80. Okey, tangent 80. Okey, ini adalah kedudukan sudut 80. Sisi bertentangan dia adalah 10 bahagi dengan sisi bersebelahan dia adalah panjang RQ. So, dah 1.8. Dapat 5.5556. Okey, so sekarang ni kita nak tengok apakah dia punya kesimpulan dia tau daripada aktiviti ni. Okey, aktiviti ni kita akan dapat lengkapkan dia punya nilai dia ni apabila kita lukis kita lukis. Okey, so daripada aktiviti ni sebenarnya dia ada satu kesimpulan. Okey. Dia kata apakah konjektor anda bagi nilai nisbah sinus yang menghampiri 0 hingga 90 darjah. Okey. So sekarang ni kita tengok kita nak jawab soalan ni. Nilai nisbah sinus yang menghampiri 0 ke 90 darjah. Okey, kamu tengok kepada nilai, kita ambil nilai kalkulator tadi kita ambil nilai kalkulator. Okey, kita tengok nilai kalkulator yang kita dah kira kan. Kita ambil daripada nilai sin 10 hingga 50. Okey. Jadi kan kita tengok nilai dia adalah dia semakin bertambah, betul tak? Okey, jadi kesimpulan dia semakin besar nilai sinus dan nilai dia akan menghampiri 1. Ini untuk kesimpulan yang pertama. Okey, yang kedua, nilai nisbah cosinus. Okey, maksudnya kita kira tadi, berdasarkan kiraan nilai cos tadi. Okey, nisbah cosinus yang menghampiri 0 hingga 90. Okey, sebab kiraan kita hanya melibatkan sampai 50 darjah saja. Kalau kita tingkatkan lagi sehingga 90 darjah, okey, ini kesimpulan dia. Kita dapati nilai dia, okey, kalau kamu rekod bacaan tadi, daripada cos 10 hingga cos 50, nilai dia semakin berkurang. So, semakin kecil okey, nilai cosinus dan nilainya menghampiri sifar. Okey, nilai nisbah tangent yang menghampiri 0 hingga 90 darjah. Okey, kalau kita tengok nilai tangent, kita dapati daripada pengiraan kita tadi, kita ambil sudut 10 hingga 50 darjah. Okey, nilai dia semakin besar, betul tak? Kalau tangent 50 tu, pasal dia 0.18. Okey, jadi semakin besar nilai tangent. Kalau kita tengok tadi jadual ni kan. Okey, yang nilai tangent ni, daripada 0.1800 ni, sehingga sudut tu dia 80 darjah. Tengok nilai dia dah jadi 5.556. Jadi maksud itulah kesimpulan dia nak bagi tahu bahawa nilai tangent tu semakin besar. Okey, yang B tu. Okey, dia kata semakin kecil nilai cosinus dan nilainya menghampiri sifar, betul tak? Okey. So sekarang ni, okey ni dah 0.98 ni. Nilai dia berkurang. Kalau kita isi nilai ni semua ni, nilai dia semakin mengecil. Sehinggalah dapat 0.1765. So nilai ni dia menghampiri kepada sifar. Okey, untuk pernyataan sin tadi. Okey, semakin besar nilai sinus, nilainya menghampiri 1. Betul tak? Tengok sini. Okey, daripada 0.1765. Okey, sehingga sampai nilai semakin besar sudut tu, nilai dia dah semakin besar. Dia dah menghampiri kepada 1. Okey, so inilah kesimpulan daripada aktiviti ni. So, jadi, okey, untuk nak kaitkan dengan latihan, okey, cuba tengok latihan. Okey, latihan nombor 3 tu. Okey, latihan nombor 3 dengan nombor 4 dalam buku kerja kan? Okey. So, latihan nombor kerja tu, okey, nombor 3 tu berdasarkan segitiga yang berikut, okey, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, so sekarang ni cuba kamu bandingkan jawapan menggunakan kalkulator dengan menggunakan hubungan sisi tu. Boleh tak jawapan yang sama?
Okey, so sekarang ni kita nak buat satu latihan je. Kita nak buat satu latihan. Cikgu nak tengok kefahaman kamu Cikgu stop screen dulu. Okey, kita nak tengok segitiga. Okey, segitiga tu yang di mana sudut dia cikgu nak ambil kita ambil mula dengan 10 lah. Kita ambil 10. Okey, yang 10 darjah tu dapatkan nilai sin 10 darjah, cos 10 darjah, tangent 10 darjah. Okay, kamu bagi jawapannya kat cikgu sekarang. Bundarkan dia kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, nilai sin. Sin X. Sin X maksudnya X tu sudut dia. Sin 10 darjah. Cuba bandingkan tekan boleh respon dekat dalam ruangan chat ni. Okay, sin 10. Berapa nilai dia? Betul. 0.136. Betul. Okey. Cos 10 darjah pula berapa? Sekejap ya. Yang Atika kamu salah type kot. Dia kosong ya. sifar dekat depan tu bukan 1. Okey. Cos 10 darjah berapa? Betul. 0.9848. Okey, kalau sebenarnya kalau dia punya sisi tu dia dah bagi dia dah berikan dalam latihan ni dia dah bagi. Bila tekan kalkulator, kamu buat kaedah menggunakan hubungan sisi, jawapan dia akan sama. Okey, tangent X berapa? Tangent X, tangent 10 lah. Maksud cikgu bila tangent dia 10 darjah, berapa? Cuba cek balik tu Syahidah. Tangent 10 darjah berapa? Dia mesti nilai dia, kan kita nak dapatkan 4 tempat perpuluhan. 1763 ke 1736? Ya, 0.736. Okey, so kamu dah boleh apa yang cikgu ajar hari ni. Okey, nanti tolong lengkapkan yang berikutnya 40, 70 dengan 90. Okey, kita tengok satu latihan nombor 4. Okey, cari nilai sin theta, cos theta, tangent theta bagi setiap sudut tegak yang berikut. Okey, buat latihan yang A tu. Dia dah bagi kedudukan sudut. Kamu tentukan nilai sin theta, cos theta dengan tangent theta. Okey, latihan ni kamu hanya kaitkan. Okey, berdasarkan contoh ni, dia berdasarkan contoh. Okey, pelajar hanya perlu bagi hubungan sisi je dulu. Maksud cikgu kalau sin theta guna hubungan apa? Boleh tulis dekat dalam ruangan chat tu. Dalam bentuk per Berapa? Betul tak? 12 per 11. Ni jawapan dia. Okey, cos theta. Soalan ni macam confused. Dia kata dia nak nilai kan. Kalau nilai, maknanya kita kena dapatkan berapa 12 bagi 13. Sebab dia nak nilai. Okey, so jawapan kita dapatkan nilai dia. Maknanya 12. Okey, mula-mula tulis 12 per 13. Lepas tu kamu bahagikan berapa? Nilai dia, okey, kita bundar kepada 4 tempat perpuluhan. Jadi kita dapat 0.9
2, 3, 1. Okey, ini jawapan dia. Okey, yang kedua. Cos theta. Berapa? Okey, 5/13. Okey, bahagikan 5 bahagi 13. Berapa? Dapatkan nilai dia. Sama dengan. Okey, siapa boleh type? .3. Okey, sekejap 5 bahagi 3. Apa dia? Okey, seseorang boleh type tu. Tanggi theta hubungan sisi adalah 12/5. Okey, bahagikan 12 bagi 5. 4/4. 4, okey, tambah sendirilah nilai dua sifar tu. Okey, so inilah perbincangan kita hari ini. Jadi latihan untuk hari ini lengkapkan muka surat 30. Okey, itu je untuk setakat hari ini. Okey, so cikgu kita berhenti sampai setakat ni dulu. Okey, nanti kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Okey, kita boleh bersurai.